Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jemaah surah Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah Ta'ala pada subuh ini kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun sampai sehinggalah ayat 228 daripada surah Al-Baqarah. So pada subuh ini insya-Allah kita sambung bermula daripada ayat 229 sehinggalah nanti ayat seterusnya insya-Allah Ta'ala. Baik, saya akan bacakan dulu ayat 229. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Ayat Allah Ta'ala ni masih berbicara tentang talak dan hukum hakam yang berkaitan tentang talak. Mari sama-sama kita perhatikan kandungan ayat Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala berfirman, At-talaqu marratan, yang berarti talak yang dibolehkan rujuk kembali itu adalah dua. Jadi kita kena tahu bahawa talak itu ada yang disebut dengan talak raja'i dan ada yang disebut dengan talak bain. Apa dia talak raja'i? Talak raja'i adalah talak seorang suami mentalak isteri dia dan masih diberi ia kesempatan untuk rujuk semula dengan isteri dia dalam masa tempoh iddah, ya, iaitulah talak satu dan talak dua. Jenis talak yang kedua itulah yang dikatakan dengan talak bain. Talak bain ni adalah talak yang tak boleh rujuk lagi. Tak boleh rujuk. Apabila dia ceraikan, dia tak boleh rujuk lagi dengan isteri dia. Bahkan apabila ia hendak berkahwin dengan mantan isteri dia tu, maka mantan isteri dia ni mesti berkahwin dahulu dengan lelaki lain. Itulah talak tiga. So apabila seorang suami misalnya mentalak isteri dia dengan talak tiga, maka tak ada kesempatan bagi dia lagi untuk rujuk semula dengan isteri dia. Baik, mari sama-sama kita perhatikan ayat Allah Ta'ala. At-talaqu marratan. Talak itu dua kali. Talak itu dua kali. Itu talak pertama dan talak kedua. Berdasarkan ayat Allah Ta'ala ni, para ulama mengatakan talak yang betul itu adalah seorang suami menjatuhkan talak itu tidak sekaligus. Tidak sekaligus. Dia jatuhkan satu, kemudian baru dia jatuhkan yang kedua. Ya. Misalkan pada bulan ni dia jatuhkan talak satu, ya, kemudian nanti mungkin beberapa bulan selepas tu baru dia jatuhkan satu lagi. Itu cara yang terbaik disebutkan para ulama. Maka oleh kerana itu ada khilaf dalam kalangan ulama, adakah jatuh hukum, adakah jatuh talak
yang disebutkan sekaligus. Misalkan seorang suami dia kata, saya talak kamu dengan talak 3, misalkan macam tu. Apakah itu jatuh 3 atau tidak? Itu ada perbezaan. Walaupun jumhur ulama mengatakan jatuh, tetapi ada pandangan yang mengatakan tidak jatuh. Saya tidak pasti hukum mana yang diperpegangi di mahkamah, ya. Baik. Sedekat sini Allah Ta'ala menghadkan talak yang boleh rujuk itu hanya 2 kali saja. Talak 1, kemudian talak 2, ya. Dahulu pada zaman jahiliyah tidak ada batasan talak. Tidak ada batasan talak. Bahkan mereka boleh mentalak isteri mereka sampai berulang kali. Jadi apabila dahulu mereka tak suka dengan isteri mereka, maka biasanya mereka akan menggantung status isteri mereka. Bagaimana mereka menggantung status isteri mereka itu? Mereka talak, bila nak habis masa iddah, mereka rujuk balik. Lepas tu talak lagi. Bila nak habis masa iddah, rujuk balik. Lepas tu talak lagi. Berulang kali begitu. Sehingga kan status isteri mereka ini tak jelas. Nak kata isteri tidak, nak kata janda pun tidak. Itu kezaliman yang dilakukan orang-orang jahiliah pada masa dahulu. So Allah Ta'ala menurunkan ayat ini untuk menghadkan talak yang boleh kamu rujuk itu hanya 2 kali saja, maksimum 2. Tak boleh lebih daripada itu. So mungkin ada orang bertanya, mengapa sampai 2? Mengapa tak 1 saja dah selesai semua? Ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Hikmahnya apa? Orang kadang-kadang bercerai ni, ada kadang-kadang suami dia menceraikan isteri dia tu kerana kemarahan sesaat, kerana emosi, kerana rasa kecewa sesaat. Kadang-kadang selepas ia ceraikan, dia menyesal. So oleh kerana itulah Allah Ta'ala beri kesempatan untuk rujuk untuk talak 1 dan talak 2. Manalah tahu talak pertama ini dahulu dia belum lagi matang, ya. So ada kesempatan dia untuk rujuk pada talak yang kedua, ya. Jadi talak yang boleh rujuk itu hanya 2 saja dihadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala. So macam mana kalau sudah talak 2? Apabila sudah talak 2, maka ia mesti memilih fa imsakum bi ma'rufin au tasrihum bi ihsan, ya. Kata Allah Ta'ala, kalau dah talak 2, maka dia mesti memilih antara 2. Yang pertama, fa imsakum bi ma'ruf. Yang pertama, rujuk balik tetapi dengan cara yang baik. Sebab talak 2 masih lagi dibolehkan untuk rujuk. Dalam masa iddah itu tentunya boleh rujuk. Tetapi merujuk dekat sini mestilah dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Tidak boleh seseorang merujuk isteri dia tetapi tujuan dia buruk. Sebab dia nak menyakiti balik isteri dia. Mesti tujuannya baik. Sebab dia nak menunaikan hak kewajipan dia. Mesti tujuan baik. Kalau misalkan bukan begitu, maka kata Allah pilihan yang kedua ialah au tasrihum bi ihsan, ataupun ceraikan ia dengan cara yang baik. Ceraikan dengan cara yang baik. So apabila seseorang telah mentalak isteri dia dengan 2 talak, ya, dengan 2 talak ataupun dah talak yang kedua, maka ketika masa iddah isteri dia hanya dihadapkan kepada 2 pilihan. Yang pertama, rujuk balik dengan tujuan untuk baik. Yang kedua, tasrihum bi ihsan, berpisah dengan cara yang baik. Mungkin dia boleh biarkan sehinggakan habis masa iddah itu, sehinggakan mereka tak boleh rujuk lagi, ataupun boleh ia jatuhkan lagi 1 talak sehinggakan talak itu menjadi talak 3, sehinggakan mereka tidak dapat untuk bersama lagi. Jadi mesti memilih di antara yang 2 itu. Dia tidak boleh tahan-tahan isteri dia seperti mana yang dilakukan pada zaman jahiliyah dahulu, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala mengatakan, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Tidak halal bagi kamu untuk mengambil
sesuatu apa yang telah kamu berikan kepada isteri kamu. Jadi suami, apa yang telah ia beri kepada isteri dia, misalkan berlaku perceraian, maka ia tidak boleh untuk mengambilnya balik. Jangan ambil balik. Termasuklah misalnya mahar dulu diberi, ya, mas kahwin dia bagi, tak boleh dia ambil balik. Ataupun misalnya ada harta yang lain, mungkin dia belikan rumah, dia belikan kereta, mungkin dia belikan pakaian, ya, dia belikan barang kemas mungkin semasa dalam perkahwinan, so dia tak boleh ambil balik, ya. Maka Allah mengatakan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an, tak boleh ambil, sebab itu telah menjadi hak isteri, ya, sebab itu telah menjadi hak kepada isterinya, ya, tak boleh diambil lagi, kecuali baik, sebelum kita teruskan dekat situ, bahkan kalau kita melihat ayat Allah Ta'ala misalnya dalam surah Al-Ahzab ayat 49, bukan sekadar Allah Ta'ala melarang mengambil apa yang telah diberikan kepada isteri, malah Allah Ta'ala perintahkan supaya memberikan yang disebut dengan mut'ah, ya, yang disebut dengan mut'ah. Apa dia mut'ah dekat situ? Dia ibarat pemberian secara sukarela lah kepada isteri. Jadi misalkan ada seorang suami yang menceraikan isteri dia perlu untuk memberikan mut'ah istilahnya. Ini bukan nikah mut'ah, ya, tetapi memberikan ibarat sagu hatilah untuk isteri dia, bagi harta lagi untuk isteri dia. Tidak boleh mengambil apa yang telah diberi, malah dianjurkan untuk memberi lagi kepada isteri sebagai penghargaan untuk dia, ya, atau yang disebut dengan mut'ah, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 49, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala mengatakan illa ayyakhafa alla yuqima hududallah, ya, kecuali jika keduanya, maksudnya suami isteri itu, takut tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih, ya. Oleh kerana itu, kalau kamu khawatir, kata Allah, bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan hukum hakam Allah, kalau kamu, wahai para wali, khawatir bahawa mereka suami isteri itu tidak akan dapat menegakkan hukum hakam Allah, maka tidaklah berdosa mengenai bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Nah, maksudnya macam ni. Kalau misalkan tak ada kecocokan lagi, ataupun misalkan isteri dia rasa dah tak selesa dengan suami dia ni, mungkin oleh kerana akhlak suami ni tak baik, ataupun mungkin dia tak minat sama sekali dengan suami dia lagi, atau mungkin ada pelanggaran syariat yang dilakukan oleh suami dia, intinya dia dah tak mau dah, tak boleh lagi mereka bersama membina keluarga berdasarkan hukum hakam Allah, maka isteri boleh melakukan tebus talak, atau yang disebut istilah dia dengan khulu'. Jadi lelaki ni mereka boleh mentalak, isteri boleh khulu'. Khulu' istilah dia. Kalau talak tu suami, kalau khulu' ni daripada isteri. Khulu' ni macam mana? Isteri ni biasanya ia membayar dengan sejumlah wang kepada suami dia supaya suami dia mahu menjatuhkan talak dia. So harta tebus talak yang dibuat oleh isteri ni kepada suami dia, itu boleh diambil suami dia. Jadi tadi Allah Ta'ala mengatakan, kalau misalkan suami mentalak isteri dia, maka apa yang telah diberi suami kepada isteri, dia tak boleh ambil. Tetapi kalau isteri misalnya melakukan khulu' kepada suami dia, melakukan tebus talak pada suami dia dengan memberikan sejumlah harta kepada suami dia, maka harta yang diberikan itu bolehlah diambil suami dia. Jadi wanita ini, mereka itu ada khulu'. Jadi andai kata wanita ataupun isteri misalnya, dia tak boleh lagi tahan dengan sikap suami dia, ya,
yang mungkin telah bertentangan dengan hukum hakam Allah Ta'ala, maka mereka boleh mengajukan khulu', ya, boleh pergi mahkamah mungkin, ya, ajukan khulu' atau yang disebut dengan tebus talak. Nanti hakim akan menjatuhkan talak, ya, di mahkamah akan dijatuhkan talak, dan itu dikira talak bain juga, tak boleh rujuk. Khulu' ni, tebus talak ni, apabila dijatuhkan akhirnya talak, maka tak boleh rujuk suami dia. Suami dia tak boleh merujuk isteri dia. Walaupun dibolehkan khulu' ni, namun wanita jangan bermudah-mudah minta diceraikan oleh suami. Ya. Khulu' ni boleh diguna pakai ketika mana dah dalam keadaan yang darurat. Ya. Memang dah darurat teruk lah. Mungkin suami ni memang tak betul lah suka minum arak, dadah lah, cuti lah, tak bertanggungjawab lah, menjalankan syariat tak mahu. So isteri dia tak boleh tahan lagi dengan tu, maka boleh khulu'. Tetapi kalau katalah suami ni baik, semua baik, tapi tiba-tiba dia nak cerai, ini tidak dibolehkan, berdosa perbuatan itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq, mana-mana wanita yang meminta kepada suami dia supaya ditalak, min ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan yang benar, bukan kerana ada sebab-sebab yang membolehkannya, faharamun 'alaiha raihatul jannah, haramlah bagi dia mencium bau syurga. Jadi isteri walaupun ada hak khulu' kepada suami dia, tetapi jangan bermudah-mudah tentang perkara ini, ya. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan, al-mukhtali'at hunnal munafiqat, isteri-isteri yang meminta talak pada suami dia, mereka itu adalah orang-orang yang munafik. Artinya kalau tidak ada alasan yang dibolehkan oleh syarak, maka perbuatan itu tidak dibolehkan, kecualilah kalau memang itu dah keadaan yang menuntut, maka boleh seorang isteri melakukan khulu' kepada suami dia, ya. Baik, kita teruskan. Allah Ta'ala berfirman, tilka hududullahi fala ta'taduha, ya. Itulah aturan-aturan hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Aturan Allah tentang talak tadi yang boleh rujuk hanya 2 kali saja. Apabila dah talak 2, maka pilihannya hanya 2 saja, rujuk balik dengan tujuan untuk kebaikan, ataupun berpisahlah dengannya, bercerailah dengannya dengan cara yang baik juga. Jadi dalam bab talak ni, Allah Ta'ala banyak mendatangkan terobosan baru, terutama dalam kehidupan jahiliah pada masa dahulu. Pada zaman jahiliah dahulu, wanita itu begitu rendah, ya, sangat rendah, isteri sangat rendah dalam tradisi jahiliah. Maka Islam datang memuliakan wanita. Islam memuliakan wanita. Begitu banyak hak yang diberikan Islam kepada wanita yang dahulu tak pernah diberikan kepada mereka pada zaman jahiliah, ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan tadi tentang hukum khulu' juga. Maka hukum hakam tentang talak, tentang khulu' yang telah disebutkan tadi, kata Allah, fala ta'taduha, jangan langgar. Ikuti ketetapan Allah Ta'ala. Apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan tu ikuti. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa man yata'adda hududallah, bagi sesiapa yang melanggar hukum hakam aturan Allah Ta'ala tu, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim, ya, melakukan kezaliman. Artinya seseorang yang melanggar peraturan hukum hakam Allah berkenaan talak ataupun khulu' tadi, kalau dia langgar itu, dia tak jalankan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka ia telah melakukan kezaliman. Kezaliman ini, kata para ulama, ada 3 jenis. Satu, kezaliman antara kita dengan Allah, dan kezaliman paling besar antara kita dengan Allah iaitulah syirik. Yang kedua, ada kezaliman antara kita kepada orang lain. Misalnya kita sakiti orang, kita ambil hak orang, kita tak berikan hak orang, ya, itu kezaliman pada orang lain. Yang ketiga adalah melakukan kezaliman terhadap diri sendiri, itu pun kezaliman. Rabbana zalamna anfusana, ketika mana kita berbuat maksiat, artinya kita menzalimi diri kita, ya. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya, ayat 230. Ayat 230 Allah Ta'ala berfirman,
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Ya, Allah Ta'ala berfirman, فَإِن طَلَّقَهَا, ya, jika diceraikannya pula. Ya, maksudnya ni adalah apabila dah selesai talak 1 dan talak 2, lepas tu dia ceraikan lagi, artinya ini dah talak 3. Dia dah talak 3. Ya, tadi kan dikatakan kalau dah talak 2 maka pilihannya tinggal 2. Satu, rujuk balik, yang kedua talak yang ketiga. Maka dekat sini Allah mengatakan fa in talaqaha, ya, jika ia menceraikannya pula, maksudnya suami ni talak 3 isteri dia, maka kata Allah Ta'ala fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halallah bagi dia selepas itu, ya, tidak halal lagi bagi dia isteri dia itu selepas itu, hatta tankiha zawjan ghaira, sehinggalah ia berkahwin dengan suami yang lain. Apabila seorang suami telah mentalak isteri dia dengan talak 3, maka dia tak boleh rujuk lagi. Dalam masa iddah atau selepas iddah talak 3 itu pun tak boleh dia rujuk lagi. Tak boleh. So andai kata dia nak kahwinlah balik dengan mantan isteri dia, bekas isteri dia, macam mana cara dia? Caranya hatta tankiha zawjan ghaira, mantan isteri dia tu mesti berkahwin dengan lelaki lain dulu. Ya, dengan lelaki lain. Berkahwin dekat sini pun mestilah dengan tujuan berkahwin yang sebenar. Tidak boleh ia berkahwin dengan lelaki lain sebab dia nak kahwin balik dengan bekas suami dia. Dan tak boleh dia upah lelaki lain untuk mengahwini mantan isteri dia hanya dengan tujuan untuk menghalalkan mereka berkahwin semula. Tak boleh. Ini dalam Islam disebut dengan nikah tahlil, ya. Disebut dengan nikah tahlil, yang mana kebanyakan ulama memandangnya itu adalah perbuatan yang tidak dibolehkan. Ya. Jadi ada istilah orang mereka mengatakan ini Cina buta, ya. Jadi dia mentalak isteri dia dengan talak 3, selepas itu mungkin dia menyesal, yang macam mana lagi ni, so dia pun upahlah lelaki lain, tolong kahwini bekas isteri saya tu, saya belanja awak semua, tapi dia kata lepas awak kahwini ceraikan dia balik sebab aku nak kahwin balik dengan dia. Ini tak boleh. Jadi mesti bekas isteri dia tu berkahwin dengan lelaki lain seperti mana tujuan berkahwin pada umumnya. Ia tidak boleh mencari orang untuk menghalalkan untuk dia saja. Maka nikah tahlil itu tidak dibolehkan. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala'anallahu al-muhallil wal muhallal lahu." Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allah Ta'ala melaknat lelaki seperti itu dan melaknat lelaki yang meminta lelaki lain berbuat seperti itu. Maksudnya Allah Ta'ala melaknat lelaki yang mengahwini mantan isteri orang tadi sebab nanti nak menceraikannya supaya halal balik kepada bekas suami dia. Dan lelaki yang menyuruh lelaki lain untuk mengahwini mantan isteri ini pun dilaknat Allah. Kedua-duanya dilaknat Allah Ta'ala. Nikah muhallil ini tidak boleh, ya. Maka diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, pada masa dahulu, pada zaman Umar, ya, sebagaimana dikatakan oleh Umar, beliau mengatakan setiap muhallil dan muhallal, ya, setiap muhallil dan muhallal lahu yang dihadapkan kepadaku pasti aku rejam, kata Umar bin Khattab. Muhallil itu tadi lelaki yang diupah
untuk mengahwini. Kalau muhallal lahu ni, ini yang mengupah tu. Kata Umar bin Khattab, kalau dibawa ini kepada aku akan rejam mereka. Lalu ditanyalah anak kepada Umar bin Khattab, iaitu Abdullah bin Umar, apa alasan Umar mengatakan begitu. Beliau mengatakan kerana keduanya melakukan perbuatan zina. Umar memandang orang yang melakukan nikah tahlil itu tadi, atau yang mungkin di sebahagian tempat dikatakan sebagai Cina buta itu adalah perbuatan zina. So oleh kerana itu, kata beliau, bawa datang sini, saya akan rejam mereka. Sebab hukuman zina bagi orang yang telah pernah berkahwin itu adalah direjam dalam Islam. Jadi tidak boleh. Oleh kerana itulah, ini satu satu peringatan keras kepada para suami supaya jangan bermudah-mudah nak mentalak isteri. Fikir betul-betul. Allah bagi 2 kali kesempatan untuk berfikir betul-betul. Jangan cuba kali ketiga. Kali ketiga ni, kalau dia tak berfikir betul-betul, kemudian nanti dia menyesal, dia nak balik lagi, tak mudah untuk balik. Tak mudah untuk balik. Ini salah satu cara Allah nak meninggikan darjat wanita. Sebab kalau tak begitu, orang-orang zaman jahiliah dahulu, mereka suka mempermainkan wanita. Mereka rendahkan harga diri wanita. Islam datang mengangkat darjat kedudukan wanita. Bahkan Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ada hak sama rata. Walaupun ada satu darjat kedudukan suami di atas isteri, tetapi yang lain-lain itu sama. Islam meninggikan darjat wanita, ya. Baik. Kemudian Allah Taala mengatakan فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. Maka jika ia mentalaknya, siapa yang mentalak ini? Suami yang baru tu, ya. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk kembali berkahwin, tetapi mesti berkahwin seperti awal mula berkahwin. Jadi macam ni, andai kata ada seorang suami, dia talak isteri dia dengan talak 3. Selepas dia talak 3, maka ia tidak boleh rujuk lagi. Kemudian misalkan mantan isteri dia ni berkahwin dengan lelaki lain, 1 tahun berkahwin dengan lelaki lain, rupa-rupanya tak cocok, tak sesuai, berlaku perceraian. Maka selepas diceraikan, boleh tak mereka balik bersatu? Boleh. Allah mengatakan fala junaha alaihima an yataraja'a. Tidak ada dosa mereka untuk rujuk balik. Maksudnya rujuk bukan rujuk sekadar rujuk biasa. Maksudnya mereka kena kahwin balik. Kena sediakan mas kahwin, kena ada akad, kena ada wali, ya. Mesti begitu. Kena ada saksi. Mesti begitu, seperti perkahwinan yang awal balik, ya. Itu pun dengan syarat in dhanna ayyuqima hududallah. Jika mereka menyangka dengan kuat bahawa mereka dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Jadi mereka boleh berkahwin balik kalau ada keyakinan yang kuat dalam hati mereka bahawa dalam kehidupan berumah tangga mereka nanti, mereka boleh menegakkan hukum hakam Allah dalam kehidupan rumah tangga mereka. So daripada ayat Allah Ta'ala ni, kita dapat melihat bahawa dalam perkahwinan itu yang diterapkan mestilah hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh membina rumah tangga atas hawa nafsu kita, ya, ataupun apa kita kata tidak mengikut kepada peraturan ataupun hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita melakukannya begitu. Mesti atas dasar hukum hakam yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, seterusnya Allah mengatakan wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun, ya. Dan demikianlah Allah Ta'ala
menjelaskan, ya, dan itulah aturan-aturan yang telah diterangkan Allah Ta'ala kepada kaum yang mahu mengetahui dan memahaminya. Allah Ta'ala telah menjelaskan hukum hakam berkenaan tentang talak kepada orang-orang yang mahu untuk mengetahuinya ataupun untuk memahaminya. Baik, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala, saya nak simpulkan apa yang telah kita bahaskan pada subuh ini, ayat 229 sehinggalah ayat 230. Ya, kesimpulan pertama yang boleh kita petik adalah talak yang boleh rujuk itu hanya 2 kali saja, iaitu talak yang pertama dan talak yang kedua, itu saja. Ya, apabila dah talak 3 tak boleh untuk rujuk lagi. Seterusnya, kesimpulan yang kedua, apabila seorang suami telah mentalak isteri dia talak yang kedua, maka ia mesti memilih antara 2. Pilihan pertama, rujuk semula, tetapi mestilah tujuan dia baik. Yang kedua, ceraikan. Kalau misalkan tak mahu untuk rujuk lagi, ceraikan, tetapi ceraikanlah dengan cara yang baik. Jangan zalimi dia, jangan sakiti dia, tetapi ceraikan dengan cara yang baik. Seterusnya, andai kata mereka sudah bercerai, maka suami tidak boleh mengambil balik apa yang telah diberikan kepada isteri dia. Andai kata dahulu semasa berkahwin dia bagi rumah, dia bagi kereta, dia bagi harta yang lain, mungkin kalau dia bagi macam tu, selepas ia ceraikan tidak boleh dia ambil balik. Mengapa? Kerana itu telah menjadi hak isteri. Malah Islam memerintahkan lagi supaya suami memberikan harta mut'ah semasa ia menceraikan isteri dia. Bahasa mudah dia, ibarat harta sagu hati yang ia kena bagi kepada isteri. Inilah penghargaan Islam yang begitu tinggi kepada wanita. Begitu tinggi kepada wanita. Sangat berbeza dengan apa yang dilakukan orang-orang jahiliah dahulu kepada wanita. Ya. Seterusnya, ada yang dikecualikan. Sekiranya tak ada kecocokan antara suami dengan isteri lagi, sehinggakan isteri melakukan khuluk kepada suami dia. Apa itu khuluk tadi? Tebus talak. Isteri yang menuntut supaya ia ditalak suami dia dengan cara ia membayar dengan sejumlah wang, maka bayaran yang ini bolehlah diterima suami. Boleh dia ambil harta isteri yang itu, boleh dia ambil. Ya, itu yang dikecualikan. Kemudian khuluk ini sabit dalam Islam. Seorang isteri boleh menuntut suami dia untuk menceraikan dia dengan cara tebus talak atau yang disebut istilah dia dengan khuluk. Ya, boleh dilakukan isteri, terutamanya ketika mana dah dalam keadaan darurat. Ya, suami ni dah tak betul, tak mahu jadi suami yang betul lagi, perangai buruk, maka isteri ada cara untuk keluar daripada suami yang macam tu, iaitu tadi khuluk. Tetapi kalau suami itu baik, salih, taat pada Allah, sayang kepada keluarga, bertanggungjawab, tiba-tiba isteri khuluk, isteri meminta untuk ditalak, dia melakukan tebus talak, maka faharamun alaiha raihatul jannah, haram bagi dia mencium bau syurga, tak boleh. Ya. Seterusnya Allah Ta'ala mengatakan, itulah hukum hakam Allah, jangan kamu lampaui, jangan kamu langgar. Kalau melanggar hukum hakam Allah Ta'ala ni, kamu termasuk orang yang zalim. Dalam perceraian mesti ikut aturan Allah. Kalau tidak, maka kita melakukan kezaliman kepada pasangan kita, kepada Allah, dan juga termasuk kepada diri kita sendiri. Jadi kita kena berhati-hati. Ya, ini betul-betul Allah Ta'ala ingatkan, sebab biasanya orang bercerai itu tak ada rasa cinta lagi. Ya, biasanya orang apabila bercerai itu dah tak ada rasa cinta lagi. Maka Allah Ta'ala betul-betul ingatkan tentang perkara ini. Ya. Baik, seterusnya, kesimpulan berikutnya, apabila suami telah mentalak isteri dengan talak 3, maka tidak halal lagi bagi dia, mantan isteri dia itu, sehinggakanlah berkahwin dengan lelaki lain. Kalau misalkan dah berkahwin dengan lelaki lain,
kemudian lelaki tersebut menceraikan wanita itu, dan selepas itu mantan suami dia yang dulu nak semula dengan dia, maka mereka boleh rujuk kembali dengan catatan mereka menyangka dengan kuat bahawa mereka dapat menegakkan aturan-aturan Allah dalam perkahwinan mereka yang baru nanti. Di sisi lain diharamkan seseorang melakukan nikah tahlil, ya, iaitulah seseorang lelaki mungkin dia upah lelaki lain untuk mengahwini mantan isteri dia dengan syarat selepas dia kahwini dia kena ceraikan supaya boleh berkahwin balik dengan dia. Ini diharamkan, tidak dibolehkan. Seperti mana riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang saya sampaikan tadi, ya. Tidak dibolehkan, ya. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun, itulah hukum hakam, aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita fahami, yang perlu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, ya. Baik, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah taala sekalian, saya ingat setakat itu saja kuliah kita pada subuh ini, ayat 229 dan ayat 230 surah Al-Baqarah yang masih berbicara tentang masalah talak, ya, dan hukum hakim yang berkaitan tentang talak tersebut, ya. InsyaAllah ta'ala pada kuliah akan datang kita sambung ayat berikutnya, yang mana ayat berikutnya pun masih lagi berbicara tentang talak, ya, sehinggalah nanti ayat 232 itu masih berbicara talak. Selepas itu nanti baru berbicara tentang menyusui, ya, seperti ayat 233 dan nanti seterusnya, ya. Baik, saya ingat sekadar itu saja kuliah kita pada subuh ni. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.